2012 ada longgokan filem. Dia jamkan sistem dalam Power Gam tu sampai kadang-kadang ada 3 filem yang dimasukkan dalam sistem wajib tayang. 3 filem tempatan setiap minggu. Lepas satu filem kami keluarkan, boleh katakan kebanyakannya tidak mencapai sasaran kami. Termasuklah filem 29 Februari. Jarang saya. Hari jadi saya pada 29 Februari. Tahun 4. Kerana itulah hidup ini bagaikan perjalanan yang tiada penghujung. Oi Katik, kau pergilah main Jojo. 4 tahun buat mereka hanyalah setahun bagiku. Sembahan apa yang terkena ni Ustaz? 29 Februari pada we were happy with it. Kita rasa macam okey, layan perasaan filem ni, boleh layan, flow dia cantik, tak ada masalah apa. Tapi as a businessman, as Norman punya department, it was a big flop because that was probably the lowest ever KRU movie lah. Lebih kurang 300,000 ke 400,000 ringgit ya kutipannya. Walaupun saya rasakan itu antara filem terbaik yang pernah kami hasilkan. Sejak dilahirkan ketika orang putih menjajah tanah Melayu, sehingga Maharaja Jepun datang melebarkan empayarnya, aku kehilangan orang yang tersayang. Namun semangat kembali ketika bertemu cinta abadiku, Lily. Boleh kan? Dia tu bangsa lain, agama lain. Kau ingat keluarga dia nak ke kau? Itulah kadang-kadang kita susah nak faham taste. Macam kadang-kadang kita dalam industri kreatif ni, inilah sebenarnya pengorbanan orang cakap ni. Orang cakap nampak kita happy-happy atas pentas kan. Kita nangis sorang-sorang kat belakang tu orang tak nampak. What happened was that 29 Februari, orang minta kurangkan lagu, kena bagi cerita ni drama berat because Majika tu komedi kosong lah. Kena develop karakter bagi mendalam. Saya tak boleh sebutlah nama-nama orang-orang yang lebih arif ni, macam-macam ada pendapat dia. Pasal Majika pun, don't forget, dia menang award tanpa siapa-siapa suruh pun. Tetapi, bila sekarang terlalu memaksa nak buat itu ini, compromise tu menjejaskan apa yang sebenarnya kita nak buat. Adri took it quite badly, that dia rasa, dia cakap dia tak nak direct movie dah. Hence why sampai sekarang tak ada movie. So after 29 February dia macam, nah lah, I'm gonna concentrate on music, tak nak buat music, tak nak buat filem dah. Because everyone yang buat filem akan tahu the perik jerih orang buat filem ni memang penat dia. Of course lah, semua kerja pun penat, but it's not just kederat tau. It's actually your mental, what you put in there, your heart and soul. You put everything there, and bila tak dapat sambutan macam rasa macam I give up gitu. That's why buat filem ni kadang-kadang kena kental juga lah. I wish 29 Februari kalau nak buat balik, I have made it more fun. It should have been a fun movie yang enjoy macam tu. Tak perlu nak jadi drama berat sampai nak mati-mati dan sebagainya kan. Tapi again, we don't learn. Sometimes benda yang menjadi itu kita happy je. Tapi kadang-kadang through our failures as well, kita boleh sedar apa yang kita boleh perbaiki. Baikidem ni adalah lanjutan daripada Hikayat Merumah Wangsa. Lepas buat Merumah Wangsa, kita merasakan bahawa okey, banyak orang tak boleh terima sangat cerita ni di peringkat antarabangsa pasal cerita tu cerita tempatan. Jadi kita rasakan okey, what do we do? A foreign culture. Kita nak challenge ourselves juga. Kita buat sesuatu, okey, buat shooting 100% kat Malaysia. Kesemuanya habis dalam CGI punya kind of movie, dan bawa pelakon-pelakon dari Hollywood datang ke sini buat shooting. Working for Kingdom, to be quite frank, was horrible. You know, when you're talking about orang-orang datang dari luar negara ni, susahlah kita nak berurusan lah. Yalah, kadang-kadang kita sini orang Asia, orang Malaysia kan. Dia orang pun tengok, kadang-kadang ada yang antara mereka yang pandang rendah. Walaupun kita menggajikan mereka. You guys got third world mentality yang jenis macam agak bawah lah. Yang bagusnya Yusri dapat kawal keadaan lah. Cara kami handle pelakon-pelakon Hollywood ni, saya rasa sudahnya dapat dia punya respect daripada mereka, bahawa mereka tahu kita ni bukan saja senang-senang nak dibuli lah. Masa saya buat research tu dalam internet, books that we bought, the actual truth, Thor berambut merah, bukan the blonde guy you see in Marvel. I want Thor that is in this one is red hair. I nak you pakai red hair.
Saya cakap, apa kata kalau aku tak suka? Cakap, kalau engkau tak suka, aku tak suka, tak apa. Tapi kalau engkau tak suka, aku suka, then kau kena cakap aku lah. And but dia ni jenis yang still, aku pergi ni, aku westerner, engkau third world. Sampai dekat set, dekat Kelly's Castle tu, dia tak nak tiba dia, tak nak pakai. Time tu saya dah tak boleh terima lah. Time tu lah keluar saya Yusri yang bengis ni balik. Kau ingat kau Mat Saleh, kau nak pijak kepala aku. Orang lain semua takut tau. Orang lain semua takut, dah tak berani dah. Saya punya producer, dah diam Yusri, kau pergilah cakap. Dan semua orang tak berani. Saya pergi masuk bilik tu, dengan bahasa F saya semua keluar. Kau nak buat tak nak? Dia kata, okey lah, aku buat lah. Dia cakap, this is my movie, gaduh-gaduh, this is my... Dia pun cakap, I'm the actor. Saya cakap, no, I'm the director. Tapi dengan F kat depan semua lah kan. Dia buat juga. On the day, kita shoot, dah pukul 6 petang dah lewat. Dia boleh kurang hajar, dia saja nak melawan dengan hammer dia, dia jalan buka pintu, dia pegang rokok. Habis tu malam tu I cakap sack him. But one thing you cannot avoid. What care I for mortals? I am a god. Make your way to the Henge of Stone inside the fort at Trondheim. The pathway will be open during the coming blood eclipse. I've come to face you, Thor, and die if I must. Dah siap, kemudian perlukan the scoring dengan the theme song. Saya masukkan the feel. Yusri kata, okey, cuba kau dengar banyak lagu dekat ala-ala macam the Nordic countries, maksudnya Scandinavian countries lah, daerah tu punya. Muzik macam mana yang sesuai dengan this film? Originally, ini cerita yang benar, saya bagi 2 demo. Dan demo preferred saya ialah da 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 da. Bagi saya tu melodi tu macam Celtic sikit, ada macam situ. Lagu Hanya Namamu sebenarnya. Isteri kata lagu slow, saya nak lagu rancak, jeng 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 jeng. So kita buat masa tu Mojo, saya dengan kumpulan Mojo buat lagu Dark Clouds. Okay, to be honest, dari segi royalty, kutipan royalty pasal penyiaran tu lagu Inggeris di antara bangsa, kita dapat banyak, saya lah dapat banyak royalty dari kutipan luar negara kerana lagu tu apabila diedarkan di negara-negara tertentu di luar negara, datang balik dekat royalty dekat Malaysia lah. Adakah ianya filem live action barat terakhir terbitan KRU? Saya tak rasakan sebegitu. Saya rasa ada banyak lagi filem antarabangsa yang kita nak buat di sini, tapi kita perlu ada satu perubahan dari sudut infrastruktur, macam mana pembiayaannya, macam mana perajualannya, macam mana, semua tu mainkan peranan. RJ, cannonball! Deep in the Amazon rainforest. I'm a frog that hates water. And you know what else? I hate jumping. Lives a frog with an identity crisis. Even my name is weird. Who names their kid Ribbit? Hey! What do you seek most? My destiny. Ribbit ni ada kejayaan tersendiri. Dia menang festival filem Niagara Falls, Niagara Integrated Film Festival under Best Family Film. Dan pada masa sama juga dia memberikan lebaran baru kepada kami yang kami percaya bahawa filem terbitan tempatan ni boleh diedarkan di peringkat antarabangsa, malah diedarkan oleh Lionsgate, diedarkan oleh Sony Pictures dekat Germany dan sebagainya. Secara keseluruhannya saya rasakan bahawa animasi ni adalah platform yang lebih mudah lah berbanding dengan live action. To lay a wall together under our special tree. Secretly I dream you're a brave and mighty king, and when you crown your true love you be. Untuk beberapa tahun lepas ni kita tarik handbrake sikit untuk live action because market tu macam tak menentu sangat. Why we concentrate on animation is because animation ni boleh jual overseas. Di mana overseas dia boleh bagi you
before the movie dah buat pun, dia orang bagi minimum guarantee. This is business, again, business. Di mana you tak buat movie tu lagi, you dah dapat dah busuk-busuk pun korang akan buat, this is the money that you can make. I'm willing to buy this movie at sekian-sekian price. So that you know, if you invest sekian-sekian price ni, boleh dapat pulangan lah. Dan sebabnya very simple, filem animasi ni boleh dialihsuarakan dengan bahasa tempatan. Jadi itu sebabnya kelebihannya. Jadi kalau dia dapat diedarkan kebanyakannya dalam bentuk teater dan di Powergum, By Kingdom ni ada masuk Powergum, tapi kebanyakannya dalam format DVD dan tidak dikeluarkan dalam Powergum. Tapi Rebit masuk Powergum sehinggalah ada filem ini dapat top 3 dekat Poland. Dapat kutipan tertinggi di Poland dan keseluruhannya dapat kutipan $1 juta di Poland. An adventure that goes totally wrong. It is a special drink for any ruler to be. He's gonna poison the princess! Ribbit in cinemas near you. Hey, smell that? Kami buat perancangan dan kita buat filem yang kami rasakan untuk next step kami merasakan perlu ada satu filem aksi komedi, iaitu genre yang kami boleh katakan mahir lah. Dan filem tersebut adalah berjudul Willy, dan filemnya mengisahkan sebuah taksi. Pada asalnya taksi di Kuala Lumpur, tapi kemudiannya dapat feedback daripada pengedar-pengedar semua sekali, dia kata nak neutralkan bandar tersebut. Jadi itulah sebenarnya dari inspirasinya daripada Putrajaya, Kuala Lumpur. Mrs. Mama used all money for restaurant repair to bail Mr. Wheelie. You the man with the plan, the king of the rams. 2 days from now, tomorrow will be yesterday. It will be okay. Please tell me you can help Mr. Wheelie. Don't even dream that Bella would ever want anything to do with the likes of you. You need to do better than that if you're gonna stop Wheelie on Wheels. Wheelie! Don't try this at home, kid! Visual effects, yes, I want to do one more story based, but at the same time to do a big scale movie yang kalau boleh ada dapat rezeki nak buat filem about perangan Islam ke, because I know for sure Amerika Amerika nak buat ke perang Islam? Memang tak lah. So siapa lagi nak buat kalau bukan orang Islam? So again, itu cita-cita, sama ada kesampaian atau tak, kita tak tahulah. Tapi if you're talking about big scale, I'd rather have movies of that scale, or really small scale, no visual effects, story driven. Kita masih ada passion dan drive untuk buat apa yang kita nak buat, tetapi kita lebih bijak lah, orang cakap wiser lah, dari segi kita tak terlalu glojo nak buat satu projek ataupun nak buat satu eksperimentasi. Because dulu tu jom kita redah je, and then find out later, alamak tak jadi kan. Sekarang ni kita macam okey, nak terjun lampu lah. Terjun dulu tengok apa jadi macam mana dulu. kita hantar orang dulu tengok dulu. Tak tenggelam, okey baru kita join lah kan. Because we have to play safe. Because we have family sekarang, and we have the businesses untuk take care of other people as well. Of course, ada misinya bagi Adri lah. We are looking for macam nak ke arah mengantarabangsakan lagi seterusnya KRI Music. Saya berharap dia boleh bantu kita untuk cari bakat-bakat di luar negara. So, I think walaupun saya tak terlibat secara langsung dengan bisnes, Norman yang banyak, apa tindakan dia lah untuk kepentingan bukan dia saja, bukan saya dengan Yusri saja, kepentingan pada semua staff-staff, kerja-kerja, malah the filming crew here, everybody is our life, kan? This is the bigger family now yang Norman jaga, dan I think that's a big responsibility. Dan disitulah sebagai labelnya, saya rasa ada harapan kita untuk melihat bagaimana KRI Music boleh
ada strategi yang sendirilah. Selain daripada filem, muzik pun juga boleh membina jenama KRU di masa akan datang. Dan pada masa sama juga, saya di sini di Malaysia ni cuba perbanyakkan dari segi penganjuran konsert, festival, acara yang saya nak transformkan KRU Music ni sebagai bukan saja syarikat rakaman tapi sebagai sebuah syarikat muzik yang menyeluruh. Jadi saya nak kembalikan balik era KRU dulu-dulu dan khususnya kedudukan saya dalam Asia Pasifik ni. Saya rasa saya punya rangkaian yang baik untuk mendapatkan sokongan daripada mereka, daripada Korea Selatan sampai ke UK dan ke Amerika Syarikat. Dan itu adalah asal usul KRU melalui platform muzik ni. Ini masih kami takkan lupakan walaupun adalah pasang surutnya. Itu adalah perkara biasa dalam mana-mana syarikat rakaman. Dan apa yang saya nak cuba bawa kali ini adalah satu cara yang untuk membawa KRU Music ke betul-betul dengan strategi yang lebih menyeluruh dan komprehensif untuk naik sebagai label antarabangsa. Saya rasa as performers kita probably have come to the end of the road lah, because saya tak rasa lagi lepas konsert Senda Budaya ni mungkin ada lagi ke apa ke, mungkin dah tak ada, mungkin dah tak perform dah. This is actually we know that dah hujung-hujung. Dan KRU sebagai jenama, sebagai artis dan jenama, saya rasa will always be there, cuma dalam dimensi yang berbeza lah. Sekarang ni KRU adalah jenama. Orang mungkin tak kenal Norman KRU satu hari nanti, tak kenal Yusri ataupun Adri. Dia kena tengok Wikipedia kot nak tengok macam mana KRU itu bukan. Tiga orang yang nari-nari atas pentas tu, ada satu masa KRU yang buat filem, yang buat Cicak Man, buat Merong, buat Magika tu. Apabila KRU dapat diteruskan, sama ada saya masih menerojinya ataupun tidak, itu adalah realitinya. Kita kena terima hakikat bahawa apa yang saya boleh buat sekarang adalah membina satu asas bagi mungkin pemimpin di masa akan datang nak masuk bawa ke peringkat lebih tinggi lagi. Mungkin kita sebagai just the founders lah, we have anak-anak muda yang trainee kita daripada KRU Academy dan our staff semua. I like to try every single thing. I never thought myself, tak pernah terfikir I'll be a visual effects artist or I'll be a director masa I first started out. Tapi it's all dalam kreatif punya world ni, di mana every single thing saya suka. Saya minat being creative and buat benda-benda yang tak pernah buat. Because obviously we can't be doing this forever lah kan. So mungkin next stage once we touch 50, that'll be the time yang kita take the step further lagi lah kan. Kerana memang sepanjang 25 tahun kami sanggup lakukan apa saja untukmu. Seperti mana macam KRU sekarang ni, Norman now his age, and Yusri, Adri even dah 25 tahun diorang dah jubli perak dah. Tapi to get at where they are adalah kerana mereka tahu we have to keep moving, keep progressing. And then itu dalam diri diorang. Permaisuri kau bertata di jiwa, bertata di jiwa. Lautan biru bertaruh nyawa, andai kau dapat
kita tengok diorang punya semangat, tak pernah give up dan diorang inspirasi lah. KRU now is actually legendary history makers. Right? Mereka telah mencipta pelbagai sejarah. Segala mimpimu uratuku. Dari segi kejayaan tu memang dia ada, I would say, empire dia sendiri. Dari segi benda-benda yang dia dah mula from a business standpoint. Dia ada academy, dia ada KRU Records, dia ada film and things like that. Now, to me, KRU is a business and an industry, which is amazing. So it goes to show how far they have traveled. So to me, that's what KRU is to me today. No more rap, I'm sorry, but no more rap, So now it's all about business. Kalau tidak ada anak-anak mereka yang mahu menguruskan dan meneruskan perjuangan perniagaan seni mereka ini, saya harap KRU bersiap sedia dengan pelajar-pelajar yang dia didik sekarang ini supaya dapat mengambil alih perniagaan ini. Kalau bukan dengan KRU, mungkin falsafah perniagaan ini untuk diri sendiri dan negara kita. KRU are my sons and I'm proud of them today for their teamwork and I hope they stay together forever. KRU are my heroes. Norman, Yusri, Edri. Love you forever. Sedih pula. Sesungguhnya inilah kali terakhir kami akan mempersembahkan lagu ini pada anda. Dan kali terakhir juga untuk anda semua menyanyi bersama kami. Dan mungkin juga saya request satu lagi. Saya nak dengar kali terakhir anda nyanyi untuk kami, boleh tak? Okey, giliran anda untuk nyanyi untuk kami. Untukmu kasih. Teruskan. All together now, boleh tak?